Kamera, roll, audio check. Okay, clap. Okay, sekejap bang. Jangan klik lagi. Tak suka kalau audio tak buat. Iyalah. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat malam. Sebab kali ni kita orang buat video pun malam lagi kan. So, saya Reza. Saya Suhaimi. Okay, kali ni adalah kita nak sambung perbincangan kita untuk video yang sebelum ni kita orang post bahagian 1. Apa kejadahnya aku join scuba. Okay, ini adalah bahagian kedua. Okay, so tapi sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe dulu channel Scuba Diving Malaysia kita ni. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Saya akan reply secara personal. Jangan risau. Okay, alright. Okay, alright. So, Abang Mi, apa yang kita dah bincangkan hari tu untuk bahagian 1, kita ada sentuh sikit tentang risiko tapi kita tak jump in betul-betul kat dalam kan. Saya nak tanya abang ni tentang risiko. Alright. Risiko dalam scuba diving ni kan. Ada banyak risiko. Lemas ke, lepas tu kalau menyelam kat bawah tu ada possibility ke udara tu boleh habis. And satu lagi yalah, ramai juga yang duk cakap, "Weh, kau menyelam kat bawah tu kau tak jumpa ke shark ke apa ke?" Kan, jerung ke apa kan. Kita tak tahu, kita takut dengan triggerfish. Shark kita tak takut. Okay, so kita nak tahu sedikit tentang risiko ni. Boleh tak Abang explain sikit dekat diorang? Okay. Bagi pendapat aku lah, apa-apa sukan adventure ni semuanya ada risiko. Dan risiko ni memang kebanyakan risiko tu risiko mati. Oh yo. Mati ya? Mati kan. Cuba kita tengok balik kan risiko-risiko yang sukan-sukan lain yang ada kan. Kalau sukan motor, motor yang berkuasa tinggi, accident dia macam mana? Teruk. Kalau risiko orang pergi hiking kan? Tapi yang motor tu ada sorry ada kawan saya jatuh juga. Tapi dia jatuh parking. Itu tak ada risiko sangat lah. Dia orang accident tengah bawa motor laju. Dia waktu parking dia masa nak parking motor dia jatuh. Okay. Yang tu berisiko juga. Okay. Jadi kita kadang-kadang kita duduk dekat rumah pun kita ada risiko. So bila kita cakap pasal risiko, kita kena to be fair lah. Semua sukan-sukan yang adventure semua ada risiko. Betul, betul. Panjat gunung ke, dengan skydiving ke, semua sukan lah. Memancing, semua mancing baju perempuan ada. Mancing perempuan pun ada risiko juga. Yalah. Sebab takut kepala depeh. Kena balon naik bini. Jadi bila nak cakap pasal risiko, memang semua sukan ada risiko. So same thing goes to scuba diving. Jadi sebab tu kita kena ambil lesen dan kita ada proper education. Jadi dalam sukan-sukan yang lain, termasuk sukan-sukan kita ni, kalau benda ni bahaya memang orang takkan buat. Jadi sebab dia ada aspek-aspek yang mana kita boleh jaga keselamatan kita sendiri. Betul. It's about safety. Yeah. Contoh dia, kalau orang payung terjun, kalau payung terjun dia tak terbuka, kan, so dia boleh putuskan dia punya main payung yang utama tu. Tak payah dia tak payah buka baju. Udah dia lepaskan dia punya payung cadangan ni, dia masih lagi boleh selamat. So same thing goes to sukan pemotoran pun. Jadi kalau dia ikut proper punya kelas, proper academic, proper procedure, so dia tahu kalau macam mana nak ambil corner, apa speed dia, macam mana nak masuk, apa semua kan. Semua ada dia punya cara-cara dan kaedah-kaedahnya. Tapi kena masuk kelas lah, ataupun kena masuk kursus lah, kursus yang tertentu. So same thing goes to scuba diving pun. Jadi hatta bila kita dah, bukan kata bila kita menyelam tu, Hatta ni siapa, kawan ke? Bukan. Saya ingat sebab cikgu saya pun nama Hatta juga. Saya pun tak biasa guna perkataan tu. Okey. Jadi bila kita kau ni betul lah potong pintu.
Jadi bila kita dive, sama juga, bukan kata kita tak ada risiko. Kita ada juga risiko bila kita menyelam dekat dalam. Ada kemungkinan kalau kita tak check kita punya udara kita, kalau udara kita habis, masalah juga. Jadi kita ada cara. Macam mana kita nak buatkan supaya udara kita tu tak habis. Bawa spare, bungkus. Kan? Boleh? Kan kita ada meter. Tak boleh? Sama macam kita kita bawa motor, kan, bila kita tengok kita punya minyak tu dah sampai dekat jangan cari pasal. Pergi cari petrol pump. Sama juga dalam scuba diving. Betul. Jadi dalam scuba diving bila kita dah nampak kita nak dekat dengan janganlah bantai dah. Kita slow-slow lah. Kita naiklah tempat yang cetek. Jadi sebab itulah kena ambil lesen. Ya. Kemudian even kalau kita punya udara kita dah habis sekalipun, ada cara, ada kaedah dia untuk kita naik ke atas dengan cara yang selamat. So pasal risiko, semua bidang ada risiko. Jadi kalau tak nak risiko, boleh main ni kumpul stem, main catur. tu yang jatuh tu kau kutuk aku ke apa? Okay, sorry. Main batu seremban kan. So ada banyaklah sukan-sukan yang tak berisiko kan. Menari ke, layang ke, menari ke, orang main gimnastik pun berisiko. Berisiko juga. Patah tengkuk, yes, exactly. Kan? So semua sukan ada risiko. Semua sukan ada risiko. Cuma macam mana dia menangani dan macam mana dia treat sukan tu dengan cara yang betul. Dan kita pun bukan semua orang boleh buat scuba diving. Orang yang terpilih je. Yang special je lah. Orang special je. So kita ni special lah. Memang kita ni special. Ada ramai yang kat luar sana dia orang tak boleh masuk sukan scuba ni atas macam-macam sebab. Betul lah. Betul. Saya ingatkan semua orang tak, bukan semua orang boleh. Okey. Maknanya kita ni antara yang terpilih yang lah. Terpilih. Okey. Ni, ada orang yang bagi tahu ni. Dia tanya aku. Ni, orang yang duk tanya ni. Sukan ni kan, equipment, tengok equipment pun dah takut dah. Mesti mahal nak mampus. So, komen kau? Komen saya, orang yang main motor tu, fork all-in tu pun dah cukup mahal dah. RM10,000. Macam motor oli. Macam motor oli tu, motor Thailand. Itu fork RM300 je. Okay, so pasal apa tadi bang? Mahal? Mahal. Orang yang memancing sama juga. Dia beli barang murah, tiba-tiba dia nak beli barang mahal. Siap tipu bini lagi. Dia ada experience ni? Sikit. Jadi untuk scuba diving punya barang-barang ni sama je sebenarnya macam barang-barang lain, sport-sport lain kat luar sana. Dia ada range price dia. Jadi contohnya kalau kita nak beli emas kan, dia ada emas yang harga daripada RM80 sehinggalah ke emas yang harga RM8,900. Tapi benda ni sebenarnya terpulang pada kita. Kita nak beli barang yang macam mana, sebab ada setengah orang dia sukakan barang yang lebih berkualiti. Tapi ada juga in the market barang yang berkualiti tapi harga dia tak terlalu mahal kan. Kita ada banyak kedai-kedai dive shop dekat KL ni lah. KL banyak, dekat Malaysia ni pun banyak kedai-kedai dive shop yang menyediakan barang-barang yang tak berapa mahal tapi berkualiti tinggi. So kalau nak kata mahal tu pada saya memang tak masuk akal lah. Macam trip-trip pergi diving pergi bercuti tu macam mana pula? Sama juga. Kalau trip-trip yang pergi bercuti tu, ada orang yang buat trip yang mahal, ada orang buat trip yang murah. Tapi macam saya cakap tadi, pilihan masing-masing. Okey. Trip mahal tu mungkin penginapan dia 5 star, 3 star kan, macam pornografi juga. Jadi dia punya servis tu macam mana kan. So kalau yang pergi trip murah ni mungkin accommodation dia biasa-biasa. Benda tu terpulang pada masing-masing. Ada trip mahal, ada trip murah. So location dive trip tu nak pergi mana apa semua. Sebab tu ada yang mahal, ada yang murah. So bergantunglah sebenarnya. Okey, tadi kita dah sentuh pasal satu is pasal risiko dalam scuba diving. Kemudian lepas tu kita dah sentuh pasal mahal ke tak mahal. Ramai orang kata this is very expensive. Hobi. So main judi pun mahal bang. Main judi pun mahal kalau dah ikutkan kan. Jadi
Apa selain daripada dua aspek yang penting ni menyebabkan orang tak ada, apa lagi yang best dia being as a scuba diver? Apa lagi yang best dia? Abang ada buat nota tak? Tak ada, aku biar Okey, tak ada lah. Alright. Antara benda yang best lah. Yang benda yang tadi tu benda yang tak best kan. Tapi bukan tak best pun, sebenarnya orang tak faham. Kan? Betul tak? Tapi kita dah explain, so hopefully you all faham lah. So antara benda yang best lagi pada saya ialah travel. Kita ni as a diver ni kita dapat pergi travel ke tempat-tempat yang orang yang bukan diver ni dia tak terfikir nak pergi situ. Alright. Contoh mana ada orang pergi ke Pulau Tenggol nak pergi cuti? Tahu tak Pulau Tenggol kat mana? Pulau Tenggol tu dekat Dungun, Terengganu. Dekat Terengganu je. Tapi ada tak orang yang bukan diver terfikir nak pergi Pulau Tenggol lah? Bengong tu kalau ada orang pergi kata ada orang kata dia cuti sekolah nak pergi Pulau Tenggol tu bengong tu boleh. Pulau Tenggol tu punya underwater punya view apa semua memang menarik daripada tempat-tempat lain kan. So contoh lagi saya pergi diving dekat Anilau. Okey. Anilau tu kalau orang yang bukan diver dia pun tak tahu Anilau tu kat mana. Anilau tu kat Filipin. Oh. Kan? Abang tak tahu. Pembohong ni. So orang yang tahu Filipin Manila kan. So kalau saya tanya Batangas kat mana, dia pun tak tahu kat mana kan. Tapi Batangas tu pun dekat Filipin. So ada banyak lagi tempat-tempat seperti seperti di Bali. Kalau kita nak pergi buat underwater fotografi yang untuk makro tu, ramai orang pergi ke Tulam Band kan. Tapi kalau kita tanya orang-orang yang bukan diver ni, dia pun tak tahu sebenarnya Tulam Band kan. Yang dia tahu Bali. Tapi itu antara benda yang best dalam diving lah. Maksudnya kita dapat pergi travel ke tempat-tempat yang orang lain tak terfikir nak pergi kan. So nombor 2 je ialah benda yang paling best sekali ialah kat sini ialah selain daripada benda ni hobi kan. Secara tak langsung saya dapat kembangkan hobi saya tu. Hobi saya yang lain-lain dalam scuba diving. Contohnya underwater photography. Sebab sebelum ni dekat darat saya pun memang ambil gambar zaman-zaman 2006 2007 saya menang lah tu. Zaman-zaman tu join forum Candid Syndrome aku tak salah saya kan. Tapi sebenarnya platform tu memang banyak membantu saya lah untuk minat dengan fotografi. So bayangkan selama ni saya ambil gambar dekat atas darat bang kan. Tapi bila kita dapat ambil gambar dekat bawah sana tu, macam-macam kita dapat ambil. Kita dapat ambil shrimp, udang, kita dapat ambil ikan pari, stingray lah kan. Kita dapat ambil moray eel, kita dapat ambil nudibranch. So gambar-gambar ni semua orang-orang yang tak diving ni dia tak dapat ambil gambar-gambar tu. Alright. Kan? Exactly. Betul tak? Betul. Abang main kamera? Main juga bang. Ya, betul lah. Saya cuma rabung lah. Betul kan? Jadi selain daripada fotografi, contohnya saya main drone. So saya dapat shoot drone dekat pulau kan. So beza shoot drone dekat pulau dengan dekat bandar ni ada banyak. Kita dapat shoot view the whole island tu daripada atas, daripada tepi, daripada depan. So kita punya footage dengan kita punya gambar tu totally berbeza dengan orang-orang yang tak pergi diving kat pulau ni. Kalau pakai drone ambil gambar boleh ambil orang yang pakai bikini kan ikut. Itu saya tak buat. Tapi tak tahulah kalau Abang Suhaimi dia buat. Tipu dia. Okay, so selain pada tu, bila saya dah involve banyak benda, buat video, buat gambar dalam underwater fotografi, kecil-kecil je. Tapi sometimes hasil kerja saya tu ada yang nampak. So there's a few client yang jumpa saya untuk buat job lah, untuk certain video punya job, gambar punya job. So secara tak langsung dalam masa saya pergi diving, saya dapat generate income juga. Untuk saya lah. Ya, betul lah Zah. In fact this is my personal punya ni lah. Bila I pergi diving kan, aku dapat jumpa macam-macam orang. Dan kadang-kadang aku dapat jumpa orang daripada lain-lain negara datang. So aku dapat belajar dia punya culture dia. Dia punya bahasa dia kan.
sometimes orang-orang yang kita jumpa ni kan, secara tak langsung kemudian kita build up kita punya network, dia dah jadi kita punya client. So kita punya, in terms of kita punya business kita pun dia akan expand. Kadang-kadang yang diorang yang datang ni, diorang ni is a professional dalam bidang mereka masing-masing. Betul. Kalau orang tu is a medic, dia akan bagi dia punya pandangan dia in terms of dia punya profession. Kalau dia tu orang macam newscaster, dia akan bagi dia punya pandangan. Kita dapat cerita yang bukan yang kita ambil daripada TV, tapi daripada orang yang datang daripada negara tu, kita boleh gain experience daripada diorang yang melalui benda tu. Tak, sebenarnya apa yang Abang Min cakap ni ialah sebenarnya dalam scuba diving ni kita dapat expand kita punya networking sebenarnya. Exactly. Kan, betul tak? Scuba diving sebenarnya kita always meeting with new people. Exactly. Kita sentiasa berjumpa orang baru. Setiap kali kita keluar diving tu, kita akan jumpa orang baru sebenarnya. Untuk berkenalan, jadi kawan. Dalam dia ada berbagai-bagai golongan. Ada orang kata semua golongan elit-elit, tapi sebenarnya salah. Kan? Daripada doktor, engineer, tukang masak, apa lagi bang? Semua ada. Apa lagi? Macam-macam bang. Dispatch pun ada dalam tu. Macam-macam. Kawan saya kerja kat hospital pun sama juga, diving juga. So tak ada isu lah tentang diving ni hanya golongan-golongan elit apa semua kan. Dia orang ingat ni apa, komando ke apa. Saya nak tanya abang pasal satu lagi cabang yang orang boleh dapat, yang orang boleh gain daripada scuba diving ni ialah career. Right, exactly. Boleh abang explain sikit tak? Okay, dalam scuba diving ni dia menawarkan career enhancement kan? Maksud dia once you daripada open water, kemudian you go for advance, kemudian lepas tu you buat rescue, you buat, kemudian lepas tu you start bermula ambil professional courses. Contoh dia macam you ambil start daripada dive master. Bila you dah sampai level dive master, you consider professional, which is sebelum ni bila you nak pergi trip, you kena keluar you punya own expenses. Bila sampai ke level dive master, you boleh organize trip. Tahu tak kenapa saya tanya dia tu? Sebab sebenarnya Abang Suhaimi ni, saya pecah lubang lah. Dia sebenarnya salah seorang daripada instruktor yang ada dalam Malaysia kita ni. Okay. Teruskan bang. Okay. Once you become a dive master, you dah boleh organize trip. Bila you pergi bercuti ni apa semua, sebab most of you punya dive tu is a free. Dan maknanya dive pro je lah boleh ni. Kalau exactly. open water dengan advance tak boleh buat trip. Susah lah sikit. Okay. Kemudian lepas tu, dan peluang you untuk nak bekerja di luar negara pun banyak. You boleh pergi dekat mana-mana country yang you nak untuk you nak bekerja. Kemudian benda tu dia tak habis setakat itu saja. You boleh further lagi, you boleh naikkan diri you lagi sampai untuk you nak jadi instructor. Which is bila once you dah jadi instructor, you boleh share you punya passionate ni dengan orang lain. Which is bila kadang satu yang jadi terseronokkan lah, bila kadang-kadang bila kita pergi kat mana, aku rasa seronok lah Zah. Aku nak aku tengok kau pergi sana sini, aku nak join. Macam mana aku nak join? Tapi kalau you sendiri boleh ngajar kawan you, lagilah best. Betul juga kan. So bila you dah sampai level instructor, is something you can proud of. Bukan senang nak sampai ke level instructor tu. For you to gain the experience tu, dia ada banyak proses-proses dia. Jadi waktu tu kan, bukan 1-2 lesen dah sampai instructor lah, bukan lah kan. So waktu tu you boleh share macam-macam experience. Dan orang yang jadi instructor, dia rasa memang satu keseronokan, satu yang best kan. Once you dah boleh share you punya experience ni kan, kemudian lepas tu orang akan refer kat you, minta pendapat you kan. So ada macam-macam benda you boleh buat sambil you bekerja, dan sambil you boleh pergi overseas dekat mana-mana untuk you nak bekerja. Tapi sebenarnya betul bang, kita ada seorang kawan Isaac. Dia salah seorang instruktor kita yang ada kat Malaysia ni, yang kerja dekat Maldives. Aku memang tak berhati kat dia tu. Jangan. Belum masa lagi bang. Nanti tunggu. Tapi itulah nak kata profession dalam scuba diving ni dari segi career punya path tu memang ada. Sehingga kan ada salah seorang kawan kami ni yang bekerja di dive center dekat Maldives.
kan. Right. Bukan dia seorang je, ada ramai lagi, macam tapi ramai lagi. dia salah seorang kenalan kami lah kan. Dan mungkin dia pun rasa enjoy sebab dia boleh berjumpa macam-macam orang dekat sana. Awek Perempu. Tadi kita panggil Isaac, kita tanya dia sendiri. Okay. One day kita akan panggil Isaac, kita akan tanya dia sendiri apa bestnya kerja dekat Maldives tu, kan. So secara tak langsung ni bang, saya nak selit sikit soalan lah. Apa bestnya jadi scuba diving instructor ni? Nak jadi instructor ni dia bukan senang. Dia kena melalui semua proses-proses tu. Dan dia ada level-level dia. Which is dalam scuba diving ni dia ada program dia. Dia ada syllabus dia. Yang dah disediakan dan memang disusun rapi sampai you boleh jadi instructor. Jadi instructor ni not necessary you nak become as an instructor untuk you nak mengajar ataupun nak cari income. Sometimes tu it's just you punya recognition. You nak sampai ke level tu. Kadang-kadang ada orang yang dia dapat level scuba instructor tapi kadang dia tak mengajar pun. Dia tak berapa mengajar sangat. Tapi kalau ada anak-anak buahan dia nak mengajar, kawan-kawan dekat tempat office dia nak mengajar, dia join kan. Tapi bukanlah maksud dia nak jadikan benda tu sebagai profession, sebagai achievement, dia just to get the achievement. So benda ni is up to individu, whether dia nak jadikan benda tu sebagai profession ataupun just to get an achievement ataupun recognition. Alright. Okay, rasanya kita dah cover dah untuk topik bahagian 2 ni. Apa kejadahnya aku join scuba diving. Okay, jangan lupa subscribe dekat link yang kita akan tulis kat bawah ni. Dan jangan lupa tinggalkan komen I subscribe dan nanti saya akan reply personally. Okay, so nantikan video kami yang seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.